Okey, so kita ulang baliklah sikit. Macam mana kita nak keluarkan elektron daripada permukaan logam? Selain daripada kita panaskan, kita boleh guna apa? Nak keluarkan elektron. Kita boleh guna kaedah apa? Allah. Kaedah apa kelas? Kenapa je tak dengar suara kamu ni? Nak keluarkan elektron daripada permukaan logam. Kita guna kaedah? Kaedah apa? Kaedah fotoelektrik. Okey. Sebab ni tajuk kuantum so cikgu cakap pasal ni lah, fotoelektrik. Kalau elektronik kita guna pancaran term ion kan, kita panaskan. Tu pancaran term ion, term ion, okey. Tapi kalau kita tajuk kuantum ni, kita guna cahaya cahaya foton. Okey. So dia akan tuju pada permukaan logam, nanti elektron boleh terpancar keluar. Okey. Okey, so kat sini teori gelombang cahaya klasik kata gelombang cahaya yang mempunyai sebarang frekuensi sepatutnya dapat mengeluarkan elektron, tapi sebenarnya tak. Bukan semua frekuensi boleh. Dia mesti apa? Dia mesti elektron tu hanya boleh terpancar, dia tak terpancar daripada permukaan logam kecuali apa? Kecuali kalau guna frekuensi gelombang yang melebihi daripada frekuensi ambang logam tersebut. Cikgu dah beritahu kan frekuensi ambang tu apa? Apa maksud frekuensi ambang? Frekuensi minimum yang boleh menghasilkan kesan fotoelektrik pada satu jenis logam. Ya, frekuensi ambang frekuensi minimum. Frekuensi minimum apa ni yang boleh menghasilkan kesan fotoelektrik pada suatu jenis logam. Okey, pada suatu jenis logam. Okey, so inilah frekuensi ambang. Jadi semua logam dia ada frekuensi ambang dia tertentu So bila nak halakan cahaya pada permukaan logam, pastikan cahaya kita tu frekuensi dia lebih daripada frekuensi ambang logam tersebut. Okey, next apa lagi? Cahaya teori gelombang cahaya klasik kata apa? Ni semua tak boleh pakai ni Dia kata apa? Jika keamatan cahaya bertambah, tenaga kinetik maksimum fotoelektron pun bertambah. Okey, dia kan elektron ni kalau dia dah keluar daripada permukaan logam, dah keluar, kita panggil dia fotoelektron fotoelektron maksudnya elektron tu dah keluar daripada permukaan logam. So ya ke ni? Keamatan cahaya bertambah, tenaga kinetik fotoelektron bertambah ke? Adakah tenaga kinetik fotoelektron ni bergantung kepada keamatan cahaya? Respon. Tak kan? Tenaga kinetik fotoelektron dia hanya bergantung kepada frekuensi, okey? Bergantung kepada frekuensi. Kalau frekuensi cahaya tinggi, tenaga kinetik elektron tu pun tinggi juga. Okey, sebab apa? Sebab apa kita perlukan frekuensi cahaya yang tinggi? Sebabnya okey, E sama dengan HF. Ni formula apa ni? Ni formula apa ni? Nak kira tenaga apa ni? Tenaga foton tenaga foton cahaya. So tengoklah apa hubungan antara frekuensi cahaya ni dengan tenaga ni? Apa hubungan dia? Berkadar terus. So kalau frekuensi cahaya dia tinggi, tenaga foton pun tinggi. So bila tenaga foton ni tinggi, so kalau kita dedahkan kepada permukaan logam, kita tujukan kepada permukaan logam, tenaga foton ni tinggi kan? Tenaga foton tinggi. So bila tenaga foton tinggi, elektron ni pun dia dapat tenaga foton yang tinggi ni, so dia pun terpancar keluar. So bila dia terpancar keluar, dia adalah tenaga kinetik kan. So tenaga kinetik dia pun tinggi juga, okey? Sebab tenaga foton
dia apa tenaga foton yang ditujukan kepada permukaan ni tinggi. So elektron ni pun akan dapat banyak tenaga, so dia akan bergerak dengan laju lah. So tenaga kinetik dia tinggi lah. Sebab itulah kita kata tenaga kinetik elektron bergantung kepada frekuensi, okay? Frekuensi cahaya supaya tenaga foton cahaya tu tinggi. Faham ke? Faham? Faham. Okay, lepas tu dia kata apa ni? Teori klasik kata sekiranya cahaya tuju mempunyai keamatan rendah, permukaan logam mesti didedahkan secara berterusan untuk beberapa masa. Sehinggalah dapat tenaga yang cukup kan supaya dapat mengeluarkan elektron. Tapi sebenarnya tak. Fotoelektron tu dipancarkan keluar daripada permukaan logam secara serta-merta walaupun keamatan cahaya dia rendah. Asalkan apa? Asalkan dia punya frekuensi cahaya tu melebihi apa? Melebihi apa? Frekuensi ambang. Ya, melebihi frekuensi ambang. Okey. Okey, melebihi frekuensi ambang. Okey, next. Ambang. Okey. Next kita tengok ni. Kita tengok Pak Cik ni. Pak Cik ni buat apa ni? Ni Pak Cik Pak Cik ni dia apa nama Pak Cik ni Pak Cik saintis mana yang mengkaji tentang kesan fotoelektrik? Siapa ingat Pak Cik saintis mana yang bagi tahu? Albert Einstein. Ya, Albert Einstein. Okey, so ni adalah Pak Cik Einstein lah ni. Albert Einstein. So dia kata elektron boleh keluar daripada logam. Okey. Apabila didedahkan dengan cahaya. So jadilah kesan fotoelektrik. Okey, so kat sini inilah cahaya cahaya kan. Ni foton, ni foton. Ni foton. Ada berapa foton kat situ? Ada cikgu ni ada 4 foton. 1 2 3 4 foton. Okey, dia macam ni dia satu foton. Bila satu foton tu kita tujukan pada logam, so satu foton tu dia akan dia akan berlanggar dengan satu elektron. So nanti satu elektron tu akan terpancar keluar. Dia macam ni lah, okey. Bayangkanlah yang ni foton, dia berlanggar dengan elektron. So nanti elektron ni terkeluar. So satu foton satu elektron. Kalau ada 4 foton, berapa elektron terpancar? 4. Ya, 4 elektron terpancar keluar Okey, lagi banyak foton lagi banyaklah elektron yang terpancar keluar. Okey, so elektron yang terpancar ni kita panggil fotoelektron. Okey, so bila elektron yang terpancar keluar, dia adalah tenaga kinetik sebab dia bergerak kan. So tenaga kinetik dia TK tu tenaga kinetik. Okey. So macam mana nak kira tenaga kinetik elektron? Okey, tenaga kinetik elektron. Okey, formula dia adalah ni cikgu buat simbol tenaga kinetik, cikgu buat simbol TK TK. Okey, tenaga kinetik. Okey. So formula dia adalah tenaga kinetik sama dengan E energi tenaga foton tolak dengan work. Work tu apa? Kerja. Fungsi kerja. Cikgu tak ajar lagi hari ni. Tak apa, nanti cikgu ajarlah formula ni. Okey, sekarang ni kan kamu tengok ni gambar ni. Okey, apakah itu fungsi? Okey, so cikgu sebelah W tu apa? Okey, W tu adalah fungsi kerja. Nama dia fungsi kerja. So apakah itu fungsi kerja? Okey, fungsi kerja tu adalah tenaga. Fungsi kerja ialah tenaga minimum. Okey. Tenaga minimum yang diperlukan oleh elektron untuk keluar. Okey, oleh elektron keluar dari diperlukan oleh elektron untuk keluar dari permukaan logam. Itulah masuk fungsi kerja W. Tenaga minimum yang diperlukan oleh elektron untuk keluar dari permukaan logam. Contohnya elektron ni dia perlukan tenaga sebanyak 5 joule. 5 joule. Baru dia boleh keluar daripada permukaan logam. Jadi
cahaya ni yang kita tujukan cahaya ni, pastikan cahaya foton kita ni tenaga dia 5 joule jugalah barulah elektron tu boleh terkeluar. Okey, tapi sekarang ni kalaulah tenaga cahaya foton ni 5 joule, okey, cikgu buat ni 5 joule. Lepas tu apa ni kita tahu fungsi kerja kan, dia punya fungsi kerja tu maksudnya inilah tenaga minimum. Kita tahu yang elektron ni perlukan 5 joule untuk keluar daripada permukaan logam. So kan bila dia dapat 5 joule dia keluarlah daripada permukaan logam. Dia keluar, tapi kan boleh tak dia bergerak ke atas? Boleh ke tak boleh? Korang rasa boleh ke tak boleh? Tak boleh kan? Maksudnya kan dia dapat 5 joule tu untuk dia keluar je daripada permukaan logam. So kan dia setakat keluar, macam ni je. Okay, setakat terapur-apur macam ni. Tapi dia tak boleh nak bergerak. So bila tak boleh nak bergerak, dia tak adalah tenaga kinetik dia tak ada tenaga kinetik. So tengok kalau lah tenaga foton ni kan 5 joule ni kita dedahkan kepada permukaan logam. So nanti 5 joule tolak dengan ni fungsi kerja iaitu apa ni tenaga minimum yang diperlukan 5 joule. So 5 joule tolak 5 joule berapa? Kosong joule. Kosong joule. So tenaga kinetik elektron kosong joule. Maksudnya dia tak bergerak pun. Dia tak boleh nak bergerak. Jadi kita nak buat apa untuk atasi masalah ni? Cuba fikir. Macam mana nak bagi tenaga kinetik elektron tu ada tenaga supaya dia boleh bergerak? Pastikan apa? Siapa boleh fikir? Tenaga foton tu kena lebih. Yes, betul. So kena pastikan tenaga foton kena lebih, okey? So kamu buatlah mungkin 10 joule ke, okey? 10 joule tenaga foton. So kalau tenaga joule kalau tenaga foton tu 10 joule, kan 10 joule, tenaga minimum kita tahulah 5 joule kan tenaga minimum, iaitu fungsi kerja. Kamu ingat je fungsi kerja maksudnya tenaga minimum, tenaga minimum. So 10 joule tolak 5 joule, berapa? Dapatlah 5 joule. 5 joule. Dapatlah 5 joule. So tenaga kinetik untuk elektron 5 joule. Jadi dapatlah dia bergerak ke atas kan, bergerak merata-rata kan. So ada tenaga kinetik. Jadi kesimpulannya tenaga foton mestilah melebihi fungsi kerja. Faham? Tenaga foton E mesti melebihi fungsi kerja. Barulah ada tenaga kinetik untuk elektron. Okey, faham tak ini? Ini faham? Faham. Okey, itu faham. Okey, next. Okey, ni adalah graf. Okey. So kita tengok ni graf ni. Apa ni? Apa nak cakap pasal graf ni? Okey, ni frekuensi ambang. Kan setiap logam ada frekuensi ambang dia masing-masing kan? Okey, ni frekuensi ambang dia. Kalaulah kamu bagi tenaga foton, tenaga foton pula. Kalaulah kamu bagi frekuensi cahaya rendah daripada frekuensi ambang kat sini kan, rendah. So, apa jadi dengan tenaga foton? Kalau frekuensi yang belah sini rendah. So, tenaga fotonnya tinggi ke rendah? Rendah. Tenaga foton dia rendah kan. So, bila tenaga foton dia rendah, okey, sebab itulah waktu sini tenaga ni kosong joule. Kat sini kan dia kosong joule. Okey, kosong joule. Kejap. Ni cakap apa ni? Kejap kita tengok balik. Kejap dia padam lah. Ya, kita start pada lain kejap. Tak boleh sebenarnya itu. Kita explain cara lain sikit. Okey, kita tengok graf ni. Dia kata, okey, graf ni inilah. Graf ni nak kira tenaga kinetik. Kan tenaga kinetik elektron. Dia sama dengan E, tenaga foton. Tenaga foton tolak dengan apa? W kan? Fungsi kerja. Okey, fungsi kerja. Okey. Sekarang ni, okey, kita tengok sini. Ni frekuensi ambang. Frekuensi ambang tu maksudnya frekuensi minimum kan? Frekuensi minimum yang diperlukan.
frekuensi minimum cahaya lah yang diperlukan oleh elektron untuk keluar kan, oleh elektron untuk keluar. So waktu frekuensi minimum macam ni, elektron tak boleh keluar lah elektron tak boleh keluar sebab dia betul-betul frekuensi minimum. So kena lebih daripada frekuensi minimum. Jadi cahaya yang kita halakan ni cahaya torchlight okay, pastikan frekuensi cahaya dia melebihi frekuensi ambang melebihi frekuensi ambang. So kita kena lebihkan lah, lebihkan frekuensi ambang, lebihkan kat sini. Contohnya kalau kat sini contoh kalau frekuensi ambang dia 5 Hz kan. Okay, so pastikan cahaya torchlight tu contohnya bagilah 6 Hz kan. Lebih daripada frekuensi ambang. Kat sini kan. Lagi lebih lagi bagus kan. So lagi lebih apa jadi dengan dia punya tenaga kinetik dia? Dia makin apa? Makin tinggi. Kenapa makin tinggi? Ialah sebab kamu bagi frekuensi cahaya yang lebih. So bila frekuensi cahaya yang lebih, mana ni? Frekuensi cahaya dia lebih tinggi, so tenaga foton pun tinggi. Jadi kalau tenaga foton ni tinggi, tenaga kinetik elektron dia pun apa? Tinggi juga. Okay, sebab tu kat sini makin lama makin tinggi kan dia punya tenaga kinetik elektron dia. Bayangkan kalau tenaga foton tu kamu guna apa? 8 joule kan? 8 joule. Okey, tolak dengan fungsi kerja tu tenaga minimum contoh 5 joule. So dapat apa? Tenaga kinetik dia 3 joule. Ni 3 joule. Tapi kalau kamu tinggikan lagi frekuensi cahaya kan, kamu tinggikan lagi frekuensi cahaya, so tenaga foton tu pun tinggi juga, mungkin 100 joule. So 100 joule tolak 5 joule berapa? 100 joule tolak 5 joule. Dapatlah 95. Dapatlah 95 joule. Tinggilah tenaga kinetik elektron dia kan. Sebab itulah makin tinggi frekuensi cahaya yang ditujukan kan, frekuensi cahaya yang ditujukan tu makin tinggi. So tenaga foton dia pun tinggi juga. So nanti tenaga kinetik elektron tu pun dia pun akan jadi tinggi juga. Sebab tu graf tu makin naik ke atas. Okey, yang ni faham tak part yang naik atas ni? Graf dia naik atas. Ni faham? Faham. Okey, faham. Tapi yang waktu ni, waktu ni waktu yang kosong ni, waktu kosong joule ni maksudnya tak ada tenaga kinetik pun waktu ni. Ni waktu ni sebab apa ni? Sebab kat sini apa? Dia punya frekuensi dia bawah kan daripada frekuensi ambang. So kalau bawah daripada frekuensi ambang, macam mana elektron nak terpancar, betul tak? Betul? Kan? Betul. Kalau frekuensi cahaya tu kamu tujukan pada ya Allah, kenapalah bunyi lori ni sekejap So bila frekuensi cahaya yang didedahkan kurang daripada frekuensi ambang kan, kurang daripada frekuensi ambang, so elektron tak terkeluar lah. So kalau elektron tak terkeluar, mestilah tak ada tenaga kinetik elektron. Sebab tu tenaga kinetik dia kosong joule. Okay, so ni faham tak ini? Ni faham? Faham. Okay, faham. Okay, next. Tengoklah. Okay, frekuensi ambang. Okay, apakah itu frekuensi ambang? So, tadilah frekuensi ambang ni, dia nak tahu frekuensi ambang dalam graf. Waktu bila? Waktu ni. Waktu tenaga kinetik maksimum dia sifar. Maksudnya kan, waktu tenaga kinetik ni sifar. Waktu ni lah. Inilah frekuensi ambang. Ya Allah. Korang dengar tak bunyi lori? Macam-macam. Okey. So, apabila tenaga kinetik elektron tu sifar, jadi graf yang meminta spaksi X tu, itu adalah frekuensi ambang yang diperlukan untuk menyebabkan inilah pemancaran fotoelektron. So, pada frekuensi ini, elektron dapat dipancarkan. Tapi waktu tu tak ada tenaga tambahan kepada elektron. Sebab dia tak bergerak. Elektron tu boleh pancar terapung tapi dia tak boleh nak bergerak. So, tak ada tenaga kinetik. Tak ada tenaga kinetik. So, nak make sure ada tenaga kinetik, make sure frekuensi dia lebih daripada frekuensi ambang. So, bila frekuensi cahaya tu lebih daripada frekuensi ambang,
nanti tenaga foton tu pun tinggi. Jadi automatically tenaga elektron elektrik pun tenaga apa? Tenaga kinetik elektron pun tinggi. Ini faham tak ini? Boleh? Boleh. Okay, next. Okay, fungsi kerja pula. Fungsi kerja tadi cikgu kata apa? Tenaga minimum kan? Tenaga minimum yang diperlukan. Yang diperlukan oleh elektron untuk keluar dari permukaan logam. Okey. So macam mana nak tahu yang mana satu fungsi kerja kan dalam graf. So dia kata apa? Apabila frekuensi sifar graf memintas paksi Y. So nilai pintasan tersebut itulah adalah fungsi kerja. Ya, iaitu tenaga minimum yang diperlukan untuk membebaskan elektron. Jadi kat sini, so tengok graf ni. Okay, yang ni kan tadi ni frekuensi ambang kan. Waktu tu tenaga kinetik elektron dia 0 joule. Sebab tak ada elektron tu tak boleh nak bergerak kan. So tenaga kinetik dia kosong. So waktu 0 joule yang ni frekuensi ambang lah. Okay, maksud nak tahu fungsi kerja kat mana. Okay, frekuensi kerja ni waktu bila? Waktu frekuensi dia kosong. Waktu frekuensi dia kosong, yang ni. Dia pintas pada sini kan. So ni adalah fungsi kerja. Okay, ni adalah fungsi kerja. Okay, boleh? So kalau kita tengok graf, yang ni kan kamu betulkan yang TR ni kan, ni R ni bukan R ni, digantikan dengan K. Kinetik tenaga kinetik. Okay, so kat sini okay, kita tengok apa formula nak kira tenaga kinetik elektron. Tadi cikgu kata apa formula dia nak kira tenaga kinetik elektron? E tolak W. Ya, E tolak W kan. So kat sini sekejap Kalau kat sini sekejap. Apa yang cikgu tengok ni? Kosong tolak W, lepas tu okay. So ini tenaga foton. So kalau tenaga foton kalau cikgu kembangkan jadilah apa? Jadilah HF kan. So tenaga kinetik elektron sama dengan ni itu bersama dengan HF tolak W. Okay. So jadi macam ni lah. Okay. So kan nak cari W ni. Okay, macam nak cari W ni. Okay, ni HF ni. Kamu tengok kat sini. Apa nilai frekuensi kat sini? Nak cari W ni. Frekuensi kat sini berapa nilai dia? Kosong. Kosong kan. So kalau frekuensi dia kosong. So ini pun kosong lah. So jadi kosong kat sini. Okay. So jadilah TK sama dengan kosong tolak W. Okey, jadilah macam ni. So, kalau misalnya kat sini cikgu buat nilai dia negatif kan, negatif 5 joule. Contohlah cikgu buat negatif 5 joule. So, berapa dia punya fungsi kerja dia, tenaga minimum dia. Berapakah tenaga minimum yang diperlukan kan untuk logam tu keluarkan elektron. So, kamu nak bagi dia jawapan negatif 5 joule ke kamu nak bagi dia positif 5 joule? Positif. Ya, jawapan dia positif tenaga mestilah positif. Okay, kenapa positif? Kalau kamu tengok sini pun kan cikgu dah buat kan formula ni. Okay, so tenaga kinetik elektron sama dengan kosong tolak W. Jadi dapatlah tenaga kinetik sama dengan negatif W. So nak cari W sama dengan negatif T tenaga kinetik. So negatif, so tenaga kinetik ni nilai dia apa sini? Negatif 5 kan? Negatif 5. So jadilah apa? Negatif dengan negatif jadilah apa? Negatif dengan negatif jadilah Positif. Positif positif 5 joule. Sebab tu bila bagi jawapan
untuk fungsi kerja kan. Kalau soalan tanya apakah fungsi kerja, kamu jangan bagi negatif 5 joule, kamu bagi 5 joule. Nilai dia mesti yang positif bukan negatif. Boleh tak? Boleh? Boleh tak ini? Boleh. Boleh kan? Okey, kalau ini, kalau graf dia macam ni lah. Okey, ni kita ada logam natrium, logam zinc, logam plumbum. So kan ni frekuensi ambang untuk logam natrium. Yang ni frekuensi ambang untuk zinc. Okey, yang ni frekuensi ambang untuk platinum. So kalau kamu dedahkan cahaya yang lebih daripada frekuensi, dia naiklah kan tenaga kinetik dia banyaklah. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok untuk natrium. Okey, dia punya fungsi kerja dia. Mana fungsi kerja dia? Untuk natrium. Nak tengok kat mana fungsi kerja dia? Tengok pada Y. Ya, pada Y. So kat sini kan nilai dia. Nilai dia negatif ni. Sini lah nilai dia. So jawapannya apa? Kamu nak bagi jawapan apa? Negatif 2.3 elektron volt ke ataupun positif 2.3 elektron volt? Mana satu? Positif 2.3 elektron volt. Ya, positif Kamu bagi jawapan positif 2.3 elektron volt. Ini dalam unit elektron volt. Kalau nak tukar kepada joule, macam nak tukar kepada joule. 1 elektron volt sama dengan 1.6 dapat 10 negatif 19 joule So kalau 2.3 elektron volt, berapa? Cuba kira berapa joule? Cuba kira dapat berapa joule? Dah kira dah? Okay, kira dah? Dah. Berapa? 3.68 darab 10 kuasa negatif 19. Ya. So, jadi inilah dia punya fungsi kerja untuk natrium tenaga minimum. Tenaga minimum untuk lepaskan elektron adalah sebanyak 3.68 darab 10 negatif 19 joule. Okey, yang ini tak payah hafal yang ni 1.1 elektron volt ni bersama dengan 1.6 darab 10 negatif 19 joule ni akan diberi dalam soalan. So kamu tak payah hafal. Cuma kamu kena tahulah macam nak tukar dia punya unit dia. Kamu darab lah, okey. Kamu darab dapatlah jawapan. Okey, itu untuk natrium. So masing-masing logam dia ada dia punya fungsi kerja dia, okey, tenaga minimum dia. So bila bagi jawapan, make sure bagi jawapan dalam positif ni positif. Jangan ambil yang negatif ni. Boleh? Boleh? Boleh. Boleh kan? Sebab apa? Sebab tadilah cikgu dah explain kan, tenaga kinetik elektron sama dengan energi foton tolak dengan fungsi kerja kan, work. So tenaga kinetik sama dengan photon energy ni HF kan, tolak W. So waktu ni frekuensi dia apa waktu ni? Waktu ni frekuensi dia kosong kan, kat sini kan F dia kosong. Kosong kan. So tinggal lah ni. So nak cari W, fungsi kerja sama dengan negatif TK. So negatif ni TK dapat apa? Negatif 2.3 kan? Negatif 23 elektron volt. So dapatlah positif 2.3 elektron volt. Sebab tu jawapan dia positif. Jangan bagi negatif. Okey. Tak pening kan ni? Pening kan ni? Tak kan? Tak. Okey dah. Tak pening. Okey buat contoh 7.3. Okey dia kata fungsi kerja kuprum. Tenaga minimum kuprum untuk keluarkan elektron adalah sebanyak ni. 7.53 darab 10 negatif 19 joule. Okey, jika cahaya yang ditujukan tu frekuensi dia 3 darab 10 kuasa 16 Hz. Okey, berapa tenaga kinetik maksimum? Kenapalah dia suka sebut tenaga bukan maksimum maksimum. Okey, berapakah tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang dikeluarkan daripada kuprum? Okey, dia dah bagi dah pemalar Planck ni nilai dia. So nak pakai formula apa ni? Nak kira tenaga kinetik. Tenaga kinetik sama dengan
Apa? Nak kira tenaga kinetik elektron. W. E tolak W. Ya, E tolak W. Okey. Okey. Cuba kira. E tu apa? E tu adalah tenaga foton. Okey, tenaga foton. So unit dia apa? Unit dia adalah joule. Joule. J. Yang W tu apa? W tu adalah fungsi kerja. Fungsi kerja. So unit dia sama jugalah joule. J juga. Inilah dia. TK apa TK? TK tu tenaga kinetik. Okey. Okey. So kat sini kita ada tak tenaga foton? Dalam soalan ni tu tengok ada tak dia bagi tenaga foton? Dia tak bagi. Yang dia bagi apa? Yang dia bagi frekuensi. Ni Okay, so macam nak buat? Kita kembangkan yang ni, tenaga foton ni. So E sama dengan apa? E sama dengan? HF. HF. So dia akan jadi tenaga kinetik elektron sama dengan HF tolak dengan fungsi kerja. Okay. So H dah tahu dah nilai dia pemalar Planck 6.63 darab 10 negatif 34 joule saat. Lepas tu darab dengan frekuensi. Frekuensi cahaya ni berapa Nampak ke tu frekuensi cahaya? Berapa frekuensi 3 darab 10 kuasa 16. Ya, 3 darab 10 kuasa 16. Okay, 3 darab 10 kuasa 16 Hertz ataupun saat negatif 1. Okay, lepas tu tolak dia punya fungsi kerja 7.53 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Okay, kira dapat berapa? 1.91 darab 10 kuasa negatif 17. Ya, 1.91 darab 10 kuasa negatif 17. Okay, apa unit dia ni? Joule. Ya, unit dia joule Sebab nama pun tenaga kinetik mestilah joule. Tak apa kamu tengoklah saat 1 dengan saat negatif 1. Saat 1 dengan saat negatif 1. Saat 1 tambah negatif 1 dapat apa? Dapat kosong tu 1 dah. So cancel lah saat. So tinggal joule tolak dengan joule kan. So dapatlah 1.91 darab 10 negatif 17. Unit dia adalah joule kan. So joule lah, joule. Boleh? Faham ini? Yang lain faham tak yang lain? Dah? Faham. Okey, faham. Next. Contoh 7.4. Hitung fungsi kerja kalium K, W jika cahaya hijau dengan panjang gelombang dia 510 nanometer. Nanti kena tukarlah kepada meter. 510 nanometer kena tukar kepada meter. Okey, bersinar di atas menghasilkan bersinar di atasnya. Okey. Di atas kalium tu kan. So dia akan hasilkan fotoelektron. Tenaga kinetik dia 0.14 eV. Ni tenaga kinetik elektron. Soalan nak apa ni? Dia nak fungsi kerja W. Okey, so kita buat je. Okey, tenaga kinetik elektron, formula dia tenaga foton tolak dengan fungsi kerja. So kamu nak cari fungsi kerja kan W. Okey. Tenaga kinetik elektron dia bagi. Okey, yang ni macam nak buat ni? Cuba buat. Ni E ni kita boleh kembangkan. Jadi apa? HF. HF tolak W. Okey. So HF tolak W sama dengan tenaga kinetik elektron. Jadi nak cari W saja. HF tolak tenaga kinetik elektron. Dapatlah W. Okey. Jadi H pemalar Planck 6.63 darab 10 negatif 34 joule saat darab dengan frekuensi.
Baik, sekejap Oh, dia tak bagi frekuensi lah. Macam nak buat ni? Yang dia bagi Tipe point. lambda. Tipe lambda. Ya, kita guna C per lambda, okay? Sebab dia ni kan hal laju cahaya C yang dia bagi kat sini. Maksudnya apa? Dulu kita belajar tajuk gelombang, hal laju gelombang sama dengan V sama dengan F lambda. V tu hal laju gelombang. So kat sini kan gelombang cahaya. Jadi hal laju dia C lah, gantikan dengan simbol C. C sama dengan F lambda. So nak cari apa ni? Apa nama dia? Sekejap. Nak cari F. Jadi C per lambda, okay? Jadi C apa C? C